Dari segi YB sendiri, YB, setelah penjelasan yang diberikan oleh Bapak Menteri tadi, bagaimana pada pandangan YB keuntungan keuntungan yang diperoleh oleh Petronas itu harus digunakan dalam keadaan harga pasaran minyak dunia makin meningkat. Jadi bagaimana keuntungan Petronas itu harus digunakan? Okey, kita sebagai sebuah kerajaan, ya, saya sebut tadi kerajaan yang saya impikan lah kerajaan yang kompeten, ya, yang prudent. Kita mesti memperbaiki polisi fiskal kita, fiscal policy kita, kemudian polisi monetary kita. Kita boleh menentukan, itu hak prerogatif sebuah kerajaan untuk menentukan banyak mana subsidi yang nak diagihkan kepada rakyat, banyak-banyak cukai yang akan kita agihkan, yang akan kita dapat kembali daripada syarikat-syarikat dan seumpamanya. Kemudian dari segi policy monetary kita akan menentukan interest rates kita. Jadi ini adalah keazaman kerajaan untuk menentukan semua itu. Berdasarkan kepada report yang berbagai Tan Sri Hassan merekan sendiri dalam press conference yang core point of Malaysian Petroleum Management for the financial year ended 31st March 2007. Profit after tax kita adalah tahun 2007 46.4 bilion. Kemudian kalau nak banding 2006 kita ada 41.1 bilion dan kita ada 35.6 bilion. Ya. Kemudian bukan itu saja. Kita ditakutkan minyak kita akan habis tahun 2014. Itu yang konservatif. Unjuran mungkin tahun 2010. Saya rasa itu pun kurang tepat. Ya. Berdasarkan kepada perkembangan teknologi yang ada pada hari ini, saya merasakan sebagai contoh yang Petronas sendiri memberikan angka ini, reserve replacement ratio kita RRR ini, kita ada 1.4 times in Malaysia. Dan kita ada 3.2 times internationally. Ya. Itu tahun 2007. Tahun 2006 kita punya replacement ratio kita ada 1.8 times in Malaysia. Dan kita ada 1.1 times internationally. Maknanya itu kalau kita tidak berhenti cari gali. Maknanya kalau berhenti hari ini, baik ambil konservatifnya, yang katakan yang dikhabarkan kepada rakyat ialah tahun 2014. Unjurannya 2020. Itu kalau berhenti hari ini. Tetapi saya merasakan syarikat-syarikat besar dunia, ya, seperti Shell dan Caltech dan seumpamanya, mereka ada sistem, ada cara mereka bagaimana mereka mencari lapangan-lapangan baru ini. Ya. Mereka ada apa yang dikatakan possible area, probable area, dan mereka ada prudent area. Dan ini terus berjalan, progresif, dan Petronas, saya yakin dan percaya, akan terus mendapat kawasan-kawasan baru ini. Oleh itu, langkah ataupun kita punya polisi fiskal kita boleh menentukan. Sebab itu, tetapi yang penting bagi saya adalah kita mesti ada master plan. Kita mesti ada blueprint bagaimana kita nak belanjakan wang negara ini. Ya. Bukannya kita mengambil contoh 2006, kita ambil 4 bilion, kita kata kita nak upgrade kita punya sistem pengetahuan awam. Ini pula, kata Yang Berhormat Datuk Menteri ini, kita nak pergi kepada food security dan seumpamanya. Food security sudah buat. Okey. Tapi maknanya kita nak menghabiskan jangan putar banyak portion itu kepada food security. Jadi maknanya kita, bagi saya yang pentingnya adalah ketulusan. Yang penting bagi saya adalah amanah, good governance. Dan saya terbuka dalam perkara ini. Di samping saya pada hari ini tampil sebagai disebut pada pembangkang,
kami ada 4 negeri, 5 negeri pada hari ini di atas nama Pakatan Rakyat. Dan saya setuju. Kita untuk urus takbir negara yang baik, saya sangat-sangat mengimpikan sebuah negara yang berkebajikan, yang good governance, yang ketelusan. Dan kalau rakyat melihat pimpinan menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri, ketua menteri dalam Pakatan Rakyat ini melakukan salah guna kuasa, ada unsur-unsur rasuah, kritik mereka, tegur mereka. Dan kalau mereka tidak serik dan mereka tidak boleh absorb segala kritikan ini, rakyat akan tolak mereka. Jadi saya merasakan bahawa kita mesti memiliki satu pemikiran yang cukup rasional. Kita mesti bersifat benar-benar sebagai seorang negarawan yang apa yang penting adalah negara dan rakyat. Dalam konteks ini saya ingin memperjelaskan sekali lagi bahawa polisi fiskal kita dan polisi monetary kita ini mesti efisien, mesti prudent, dan rakyat akan benefit. Bukan baru saja rakyat terhibur dengan laporan bank negara, ya. Kita akan mengecapi 7.1% pertumbuhan, tapi dilanda dengan tsunami minyak ini di dalam suku maka tahun ini, maka rakyat sangat terkejut. Saya ingin mencoba sikitlah keputusan ini sebenarnya. Kalau kita perhatikan, memang apa yang dikatakan oleh Wabi Salihuddin tadi, kalau kita lihat 5 negeri tadi dah tewas, tetapi ini bukan keputusan yang popular. Kenapa kerajaan perlu membuat keputusan ini? Itu kalau keputusan, sebab tu saya rasa kalau kita fikirkan betul-betul fikirkan benda ni, ini bukan satu keputusan yang popular. Kalau kita nak popular, ya, dalam keadaan ini kita takkan naikkan harga minyak. Tetapi kita mempunyai pandangan jangka masa pandangan yang panjang masanya, yang itu melihat kepada lebih daripada bulan September lah, ya. Ketika mana mungkin Wabi Salihuddin akan menjadi Menteri Kewangan pula, ya, bulan September. Tetapi kerana saya suka mendengar perkataan-perkataan yang disebutkan itu, tetapi saya cuba juga mencari ikatannya dan connectionnya untuk memahami apa yang dimaksudkan. Tetapi sebab itu yang sebenarnya keputusan untuk menaikkan harga minyak ni dianggapkan sebagai political suicide. Pada mereka yang melihat bahawa dalam senario politik seperti mana mungkin akan berlakunya perubahan sebuah kerajaan. Tetapi ia menunjukkan sebenarnya bahawa kepimpinan kerajaan hari ini begitu yakin dan mampu membuat keputusan jangka panjang, jangka sederhana dan jangka panjang. Kerana apa yang dilakukan bukan satu yang popular. Yang popular kita teruskanlah dengan subsidi. Jangan tarikkan subsidi. Hiburkan rakyatlah. Walaupun lubang utang tu bertambah-tambah, ya. Supaya akhirnya siapa pun nak ambil alih kerajaan akan tengok, wow, macam mana ni, dah berhutang banyak, ya. Nanti Menteri Kewangan baru datang pun pengsan, ya. Tapi sebenarnya kita tak mengambil tindakan yang populis. Sebaliknya, ini sebuah tindakan kerajaan yang bertanggungjawab. Masalah rakyat dari segi menghadapi masalah tekanan harga yang telah meningkat ini akan diselesaikan satu persatu. Akan diumumkan beberapa perkara untuk menyenangkan beban itu. Dan kita melihat bahawa apa yang kita ada ni, ya, buat masa ini dalam soal nak mentadbir negara secara yang prudent, ya. Inilah tindakannya. Kalau kita tak prudent, kita pinjam lagi duit. Dan kita belanjakan duit bukan untuk pembangunan, bukan untuk masa depan, tetapi untuk hari ini, iaitu subsidi. Yang kita guna pakai pada hari ini, habis hari ini. Itu subsidi. Kalau kita laborkan, itu prudent. Tetapi kalau kita kurangkan subsidi, itu pun prudent. Jadi sebab itu kalau katakan bahawa dalam soal pendekatan kerajaan yang hendak membawa negara ini kepada satu keadaan di mana kedudukan kewangan dan pengurusan kewangannya prudent, bertanggungjawab, harus kita awal-awal
menggerakkan kepada satu keadaan, kita menghormati dan menilai aset kita. Dan tidak kita memutar blade dalam keadaan populis ya. Orang semua suka. Orang semua happy. Dan kerana itu mungkin kita tak sedar esok hari tanggungannya dipikul oleh generasi yang akan datang. Dan mungkin pasal Yang Berhormat Salahuddin lebih muda daripada saya dan bakal melihat keadaan itu. Kalaulah tindakan seperti ini tak dilakukan.